Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih Muhammad Azrul, Fatimah Yasin, Muhammad Azrul Ja'far Al-Ansari, Faris Mispar, Badrul Simencraft, Ummu Aisyah, Unsa Ansi, Rizayu Rizal, Jaya Jenny, Halimah Syari dan semua yang hadir pada petang yang mulia ni. Jadi tuan-tuan, seperti biasa kita merujuk kepada ayat daripada surah Az-Zumar, iaitu ayat yang ke-39 hingga ke-42, iaitu firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alayhi 'adzabun muqim. Inna anzalna 'alaykal kitaba lin-nasi bil haqq فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Katakan wahai Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah mengikut kedudukanmu. Aku pun berbuat mengikut kehendak Tuhanku. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang mendapat siksa yang menghinakan dan ditimpakan kepadanya azab yang kekal. Sungguh kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan bawa kebenaran untuk manusia. Sesiapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat, maka sungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri, dan kau bukanlah orang yang bertanggungjawab terhadap mereka. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya itu dan dilepaskan nyawa orang lain pada waktu yang telah ditentukan. Sungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berfikir. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, ayat ini lanjutan daripada dialog ataupun perdebatan di antara Nabi SAW dengan golongan musyrikun, dan kita telah bincangkan daripada ayat-ayat yang lalu tentang khasais ulul albab yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, makna yang disebut di sini ala makanatikum, makanah ni atas wazan fa'ala, lain daripada makan. Makan ni maknanya tempat, mim kaf alif nun, ya, makanukum. Tapi dalam ayat ini makanatakum, ataupun dalam konteks ini makanatikum ala makanatikum majrur bil harfil jar. Makna makanan ni tuan-tuan ni berikan kasihan, ia merujuk kepada mabadi, merujuk pada qiyam, merujuk kepada akidah. Ia adalah pegangan seseorang. Jadi bila Nabi SAW diajar oleh Allah SWT untuk menyatakan dalam ayat ini, wahai sekalian musyrikin, kamu punya kepercayaan dan aku pun punya keyakinan. Jadi sebagaimana yang kita dapat lihat pada ayat-ayat yang lalu, sikap membangkang, menentang sifat yang ada pada kaum musyrikun itu sehingga menyebabkan Allah SWT merintahkan Nabi-Nya SAW untuk berkata kepada mereka, buatlah apa yang kamu fikirkan betul, dan aku pun akan melakukan apa yang telah diwahyukan kepada Tuhanku. Jadi makna makanan ni tuan-tuan merujuk kepada satu benda yang bersifat prinsipal orang. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW tidak duduk statik, duduk menunggu, menanti sehingga datang kepada baginda SAW sesuatu ketetapan daripada Allah. Tak, Nabi melakukan kerja, Nabi bertindak, Nabi menjalankan tanggungjawab dan peranan bersama dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bahkan kita pun tahu ketika Nabi SAW nak menyerang, nak membuka kota Mekah, ni yang saya nak bawa kepada tuan-tuan, kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, saya tertarik sangat dengan huraian yang dikemukakan oleh almarhum Syekh Al-Imam Abdul Hasan Ali An-Nadwi dalam sirahnya tuan-tuan. Ini saya bacakan untuk tuan-tuan. Wa amara Rasulullah SAW an-nas bil jihaz
wasta'ana ala amrihi bil kitman summa a'lama an-nas annahu sa'irun ila Makkah wa amarahum bil jiddi wa tajahuz wa qala Allahumma khuzul uyun wal akhbar an Quraisy hatta nubghitaha fi biladiha. Kata Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk buat persiapan. Tengok tindakan Nabi ni proaktif, dinamik, tidak statik, duduk menanti. Tak, Nabi melakukan kerja sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda telah mengarahkan kepada para sahabat sekalian supaya membuat persiapan dan pastikan mata-mata perisik yang kita utuskan ke Mekah dapat memberi updates kepada kita apa berlaku kat sana. Tuan-tuan tengok ini tindakan kerja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana Islam ni merupakan satu cara hidup yang proaktif, bukan duduk lembab melanguk menanti, tidak tuan-tuan ya. ولما كان المجتمع الإسلامي المدني مجتمعا بشريا يعيش في واقع الحياة وبين المشاعر الإنسانية وخواطر النفس ورغباتها كان الأفراد فيه يصيبون ويخطئون وقد يكونون متأولين في تصرفاتهم وأحكامهم. Allah cantiknya ayat ni tuan-tuan. Saya nak terjemah kepada tuan-tuan pun saya rasa takut kalau tersilap maksud dikehendaki, tapi beginilah maksudnya lebih kurang. Bila masyarakat Islam Madinah ni merupakan orang biasa, mereka bukannya maksum, mereka ada kekurangan, mereka ada kelemahan, ada yang betul, ada yang salah tindakan-tindakan para sahabat itu. Dan ketika Nabi SAW telah pun memberikan kepada mereka ni satu nikmat hidup yang bersifat dengan al-hurya was-thiqa, wa kana Rasulullah hina la yukiruhum ala hadzal khata' yaltamis fihim al-uzra wa yatasama ma'ahum wa kana min awsa'ina sadran min haula'il mukhti'in. Nabi kita SAW ketika bersama dengan para sahabat ni adalah pemimpin yang terbaik, bersifat dengan segala kualiti kepimpinan Rabbani sebagai contohnya, sifat yang bersifat ketuhanan diambil daripada Allah SWT, sifat-sifat yang mulia itu. Maka di antara para sahabat ni ada yang tersilap membuat tindakan, iaitu satu peristiwa yang berlaku kepada Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu arda. Bila Nabi telah buat keputusan dengan para sahabat untuk untuk mengambil tindakan kepada golongan musyrikin di Mekah. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan tanya saya suara berlapis-lapis. Tuan-tuan dengar ke suara saya? Ke ada seorang saja yang ada masalah pada ketika ni? Nangka J33 line saya ke problem Usra Tuition Rules. Saya dah pasang mic ni, saya harap tuan-tuan dapat dengar suara saya yang baik. Dengar boleh jawab pada saya, dengar atau tak kuliah ni? Zalia Ismail bertanya, ni kita dah bincangkan tafsir surah Az-Zumar, masih lagi dalam tafsir Munir pada muka surat 262. Tapi yang saya terjemahkan sekarang daripada kitab Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi daripada buku Arab. Clear, baik-baik, terima kasih Tuan Sofiah, Ustaz Afirul pun ada, Alhamdulillah. Syafiq Murad suara clear, Alhamdulillah. Jadi yang tak dengar tu mungkin ada problem pada line di rumah masing-masing. Jadi saya terjemahkan lagi, wa min hadhil hawadith ma waqa'a li Hatib bin Abi Balta'a wa huwa mimman hajara min Makkah wa shahida Badran. Faqad ja'a fi riwayat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama a'lama an-nas annahu sa'irun ila Makkah wa asarra al-amra fatajahaza an-nas fakataba Hatib bin Abi Balta'a ila Quraisy kitaban yukhbiruhum bimasir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihim thumma atahum ra'atan wa ja'ala laha ja'lan ala an tuballighahu Quraisyan. Bila Nabi telah buat keputusan bahawa nak bertindak terhadap Quraisy, tiba-tiba seorang daripada sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Badar, maknanya orang yang terlibat dalam perang Badar ni adalah mereka yang diampunkan dosa-dosa mereka. Mereka punya pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Seseorang yang terlibat dalam perang Badar akan carry title Badri. Dan Nabi SAW telah bersabda bahawa Nabi bersabda untuk golongan ahli Badar ni, amalu masyitum fa inna Allah qad ghafara lakum. Wahai sekalian yang terlibat dalam perang Badar, tingginya pangkat kamu di sisi Tuhan, maka buat apa sahaja kerana dosa kamu telah diampunkan oleh Allah. Kerana mereka ni merupakan tonggak penting kepada Islam yang telah pun membantu Nabi untuk mempertahankan Madinah dalam perang Badar. Jadi kedudukan mereka sangat tinggi. Bagaimana pula kedudukan Hatib bin Abi Balta'ah ini, yang beliau telah menyebarkan berita, memberitahu kepada keluarganya di kalangan Quraisy di Mekah bahawa Nabi sedang buat persiapan untuk menyerang Mekah. Lalu wahyu datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui putusan Jibril supaya mengambil tindakan menyekat wanita yang telah pun dihantar oleh Hatib bin Abi Balta'ah untuk membocorkan rahsia strategi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun telah mengarahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga Zubair, yang keduanya merupakan panglima perang yang hebat. Tuan-tuan kenal Zubair ni penunggang kuda yang hebat. Sayyidina Ali seorang jago perwira yang memang tidak ada tolok bandingnya dari sudut kekuatan fizikal dan juga spiritual mereka ni tuan-tuan. Maka Nabi mengerahkan Ali dan juga Zubair untuk mengesan
perempuan yang telah pun diwakilkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat yang mulia yang kita silap ini, untuk membocorkan strategi perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menyuruh mereka, summa kharajtu bihi thumma kharajat bihi wa ata Rasulullah sallallahu al-khabar min as-sama' bima sana'a Hatib fa ba'asa Aliyan wa Zubair fa qala in talaqa hatta ta'ti rawda khakh fa inna biha dha'ina ma'aha kitabun ila Quraisyin. Wahai Ali dan juga Zubair, kejarlah kamu ke tempat namanya Rawdatul Khakh. Tuan-tuan berada bersama kami dalam perjalanan ke Umrah Zahzan Travel. Ya, program kita ditaja oleh Zahzan Travel. Saya akan bawa tuan-tuan pergi ke tempat-tempat bersejarah ni yang terang kepada tuan-tuan selari dengan apa yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Jadi bila mereka sampai di situ, maka mereka pun mencari perempuan yang dimaksudkan, yang wahyu datang untuk menerangkan kepada Nabi bahayanya sikap membocorkan rahsia ni, dan perempuan mesti dikejar. Wa qala ma'aki kitab, wa qala ma ma'i kitab, fa fattasha rahlaha falam yajida syai'an. Maka Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Zubair telah pun bertanya kepada perempuan tersebut, yang deskripsinya Nabi telah kemukakan, sikapnya, sifatnya, tabiatnya, keadaannya. Perempuan ini bersembunyi, perempuan ini menyembunyikan sesuatu, perempuan ini berkata tidak ada apa-apa bersama aku. Maka Sayyidina Ali dan juga Zubair radhiyallahu anhuma telah berkata, kalau kamu tidak tunjukkan surat itu, wa illa la tukhrijanna alkitab aw lanujarridannaki, kalau kamu tidak berikan kepada kami surat itu, kami akan telanjangkan engkau di sini. Tuan-tuan, ini satu amalan penting tuan-tuan. Dalam kerja untuk mencari kebenaran, ada sesuatu limit yang diberikan kepada mereka yang terlibat. Tapi taklah sewenang-wenangnya. Tak adalah disuruh kita untuk pergi buka aib orang, untuk cerita orang, ambil gambar orang. Ini tak boleh tuan-tuan, ini boleh kasihan. Sekalipun orang tu bersalah, contohnya bersekedukan kat hotel, tak boleh kita ambil gambar dan siarkan kepada orang. Tak boleh, haram hukumnya. Kita mengambil gambar ataupun bertindak dalam ruang lingkup kerangka yang dibenarkan. Jadi bila mereka berkata kepada perempuan ini, keluarkan surat itu ataupun kami akan telanjangkan kau kat sini, sampai jumpa surat yang Rasulullah sebutkan itu. Akhirnya perempuan itu pun berkata, a'rid fa'arada fahallat quruna ra'siha fastakhrajatil kitab minha. Maka perempuan itu berkata, paling pusing sana. Maka perempuan itu akhirnya membuka tudungnya, membuka sanggul rambutnya. Rupa-rupa surat yang dihantar oleh Hatib bin Abi Balta'ah itu disembunyikan dalam sanggulnya di kepala, tuan-tuan. Jadi akhirnya Nabi SAW pun diberikan surat tersebut. Pulanglah Ali dan juga Zubair kepada Nabi SAW di Madinah. Lalu diberikan surat yang dikirimkan oleh Hatib itu. Nabi pun panggil Hatib, ya Hatib mahazah. Nabi panggil Hatib, berkata kepadanya, wahai Hatib, apa yang kau buat ni? Tengok tuan-tuan ya, ini kasih sayang, rahmat. Maknanya dalam segala tindakan perlukan kepada satu pemerhatian yang menyeluruh di sudut semua angle. Walaupun Nabi SAW bersifat rahmat, tapi ada ketikanya bersifat tegas pada tempatnya. Itu maksudnya akhlak, tuan-tuan. Kata Syekh Habanaka Al-Maidani dalam buku beliau 2 jilid cerita tentang akhlak. Akhlak tu bukan lembut je sampai orang pijak kepala. Akhlak tu ada ketikanya tegas. Tu sebab antara doa yang Nabi anjurkan kepada kita untuk baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Hadis banyak yang sahih menceritakan Nabi ajar kita untuk mohon perlindungan daripada sifat-sifat yang buruk, antaranya penakut. Maka umat Islam kena berani pada tempatnya, mempertahankan hak, mempertahankan perkara kebenaran. Itu satu kewajipan, tuan-tuan. Bukan selama-lamanya dipijak kepala oleh orang lain, semua ambil kesempatan pada kita, kita jadi seumpama macam keldai dibuat orang. Tak boleh begitu, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi kita tengok akhlak Rasulullah SAW dalam kes ini. Nabi panggil Hatib, dan antara yang paling marah sekali dalam peristiwa itu adalah Umar Khattab. Seperti biasa, Umar Khattab, Umar ini yang memang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau engkau lihat Umar, engkau tahu memang dia dilahirkan oleh Allah untuk Islam, dilahirkan untuk umat ini, untuk Islam. Maka Sayyidina Umar dengan marahnya berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, da'ani adrib unuqahu fa innahu qad khana Allah wa rasulah. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk menyembelih kepalanya, memenggal kepalanya, kerana ternyata dia telah khianat terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nafaqa, dia dah termasuk golongan orang munafik, wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, innahu qad syahida badran wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah qad tala'a ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum
Nabi SAW menenangkan Umar Khattab radhiyallahu anhu dengan berkata kepadanya, wahai Umar Khattab radhiyallahu an, ketahuilah sungguhnya Allah telah pun merhatikan sekalian peserta pejuang mujahid yang terlibat di medan Badar. Lalu Allah telah berfirman, berkata, buatlah apa sahaja wahai pejuang-pejuang yang ada dalam perang Badar, sungguhnya aku telah ampunkan bagi kamu. Maksud keampunan ini adalah begitu tingginya pangkat mereka. Bukanlah mereka maksum, tetapi orang macam mereka bila telah pun berjaya menundukkan hawa nafsu untuk bersama dengan Rasulullah SAW dalam perangan yang penting, tentulah mereka ni punya iman yang jitu, yang kuat, yang solid, yang tidak akan tergamak untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar saja kenyataan Nabi mempertahankan Hatib yang zahirnya nampak bersalah besar ni tuan-tuan, maka Sayyidina Umar pun menangis dan berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Perkara ini dihuraikan lanjut oleh Al-Imam Abdul Hasan Ali An-Nadwi, ulama yang terkemuka dari India itu, yang punya banyak karya yang pernah saya cerita kepada tuan-tuan, dan sebenarnya ini diambil daripada hadis-hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, dan Al-Imam Ibn Qayyim pun ada menceritakan dalam kitabnya bertajuk Zadul Ma'ad. Maksud perbincangan kita pada kali ini tuan-tuan adalah Allah SWT menganjurkan kepada Nabi-Nya untuk beritahu kepada musyrikin, kau menolak segala yang aku bawa walaupun kau tahu perkara itu benar, jadi kamu kekallah melawan aku akan fikirkan macam-macam strategi lagi dengan bantuan wahyu daripada Tuhanku. Itu sebab tuan-tuan Allah menyatakan di sini, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna ma ya'tihi 'azabu yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'azabu muqim. Lalu kepadanya aku bertawakal, dan katakan kepadanya wahai Muhammad, wahai kaumku, buatlah ikut perancanganmu, aku pun ada perancangan. Jadi Islam ni sifatnya dinamik, proaktif, bukan lembab duduk menunggu percaturan dalam kononnya kita ni Abdullah, aku ni hamba Allah, maka Allah akan beri kemenangan kepada aku. Tak, kita kena berfikir, kena hantar anak-anak kita belajar jadi orang pandai, ajar mereka untuk bercakap, bangunkan dalam diri mereka ni pola berfikir sebagai orang yang mempunyai leadership. Kan itu Allah mengajar kita supaya jangan mengabaikan ayat 74 surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan, jadikan aku, pasangan aku, anak-anak aku, zuriat aku semuanya penyejuk mata orang memandang, dan jadikan kami ni pemimpin kepada orang bertakwa. Kata Imam Qurtubi dan tafsirnya, bila Allah menyatakan perkataan imama itu bukan imam dalam salat semata-mata, itu pun penting, tapi imam dari sudut kepimpinan, pencetus, trendsetter, bukan jadi trend follower, bukan trend follower benda-benda yang merosakkan, tak, jadi trendsetter kebaikan, jadi pemimpin. Ya, jadi seterusnya dalam ayat yang ke-41 Allah Taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran dengan membawa kebenaran kepada manusia. Sesiapa yang mengikut petunjuk itu, maka petunjuk itu untuk dirinya. Siapa yang sesat, maka semuanya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Jadi untuk ada GPS yang betul menjalani kehidupan sebagaimana yang Allah kehendaki, Allah utuskan bersama kita Alkitab. Alangkah malangnya kata Syekh Badi Muzaman Sa'id Nursi dalam kitab beliau tajuk Majmu'atul Rasail, bahawa orang Islam ini umpama orang sakit, lalu dia berjumpa dengan doktor, tabib, maka doktor pun prescribe kepadanya ubat, maka dikampit ubat itu, ditulis ubat ni makan waktu pagi, ni makan waktu malam, ini makan kalau sakit, 3 kampit, 3 plastik. Maka dia pun bawa pulang ke rumah. Bila sampai ke rumah, dia mengulangi kata-kata doktor yang ditulis pada kampit itu, 3 biji sehari semalam selepas makan. Yang kedua ni pula makan bila sakit. Yang ketiga ni makan waktu nak tidur. Dia ulang baca benda yang tertulis di kampit itu, makanya tidak. Maka inilah sifat orang Islam pada hari ini tuan-tuan. Kita mempunyai kitab yang sangat hebat, tapi kita baca, kita tak faham. Bila tak faham, macam mana nak amal tuan-tuan? Berkata seorang pemikir Islam yang terkemuka, kalau tak silap saya Malik bin Nabi, berkata, ummatuna ummatun la taqra, wa idza qara'at la tafham, wa idza fahimat la tutabbiq, wa idza tabaqat ala ghairi wajhi sahih. Umat ini adalah satu malapetaka menimpanya, umat ini tidak membaca. Kalau dia baca pun dia tidak faham, kalau dia faham pun dia tidak buat, kalau dia buat pun dia buat salah daripada yang disuruh. Allahu Akbar. Mungkin kata-kata ni ekstrim tuan-tuan, tapi kita melihat dalam kehidupan
Kadang sifat malas itu menguasai diri kita, kita nak baca pun tak mahu. Sedangkan contoh pada hari ni orang menelefon, saya bukan marah orang telefon tanya fatwa, tak tuan-tuan. Tapi alangkah banyaknya fatwa ni disiapkan oleh pejabat mufti wilayah, banyak fatwa bayan linas, fatwa negeri Selangor, fatwa negeri Melaka. Kita boleh buka, semak je kat portal. Kenapa kita bertanya? Kita menunjukkan kita tidak membaca. Bayangkan kalau kita pergi ke bangunan yang besar, katalah KWSP nak pergi ambil duit contohnya, kita pergi tanya orang tu, padahal tertulis, terpampang betul-betul signboardnya, tulis ini tempat keluar duit, ini tempat buka file, ini tempat, semua ada. Tapi kalau kita tidak membaca, kita hanya melihat dan tidak bertindak mengikut apa yang betul, maka rugi kita membuang masa tuan-tuan ni boleh kasihan. Lainlah kalau kita baca tak jumpa juga, maka ini satu musibah yang berlaku kepada umat Islam. Mereka tidak baca Quran. Kata Badi Uzzaman Said Nursi, seumpama orang sakit yang diberikan ubat, tapi ubat itu dilagu-lagukan dengan berbagai-bagai rhythm bacaan, tapi fahamnya tidak. Bila tak faham, macam mana nak amal tuan-tuan? Jadi itulah kerugian yang berlaku. Bila Allah menyatakan man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, siapa yang berusaha untuk dapat hidayah. Kita belajar bahasa Arab, ihtada ni wazan ifta'ala tuan-tuan ya, ifta'ala. Dalam bahasa Arab, kalau belajar bab saraf, setiap pertambahan huruf dalam kalimah itu dia membawa makna zaid, makna tambahan. Kalau kita kata perkataan hada yahdi, lain daripada perkataan ihtada. Kerana hada yahdi wazannya fa'ala yaf'ilu, tapi kalau ihtada yahtadi, ifta'ala yafta'ilu, maknanya ada usaha kat situ. Antara usahanya pergi belajar, membaca, mendekati orang alim, berdoa kepada Allah SWT. Bukan kita duduk untuk menghadap Facebook. Maaf saya tak, bukan marah tuan-tuan, kadang geram pada orang tidak mahu membaca, tidak mahu belajar. Dia mengharapkan benda itu sampai kepada hatinya. Apakah dia ingat Nabi Khidir ke boleh Allah turunkan ilmu, wa'alamnahu min ladunna ilma? Kena belajar tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian, kena belajar. Seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, beliau ni telah pun diberikan tongkat oleh Nabi SAW. Tongkat tuan-tuan ya, kerana dia telah pun menjalankan tanggungjawabnya seperti Nabi suruh, maka Nabi berikan kepadanya tongkat. Dia pakai tongkat itu untuk mencari sahabat sejauh Baitul Maqdis di Palestin, dari Madinah, untuk belajar satu hadis saja daripadanya. Dan akhirnya beliau berkata kepada anak-anaknya, kalau ayah mati nanti, bawalah tongkat ni sekali dalam kubur, kerana tongkat ni diberikan oleh Rasulullah, dan saya, ayah nak besok di akhirat tongkat ni ada bersama dengan ayah. Berapa jauh tuan-tuan Madinah menuju ke Baitul Maqdis untuk belajar satu hadis saja. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi kita zaman menuntut ilmu, macam imam yang dahulu, Imam Syafi'i pergi ke Yamannya, pergi ke Mesirnya, pergi ke Baghdad, ke Palestin, dari Palestin pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Itu zaman telah berakhir kerana kitab-kitab semua telah pun ditulis, alhamdulillah. Tapi di kalangan umat Islam tak suka untuk belajar, tak suka untuk mendengar kuliah. Dia suka benda yang berhibur sahaja. Bilakah akan datangnya hidayah Allah kepada orang sebegini tuan-tuan? Jadi Allah memberikan ingatan, wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Sesiapa yang sesat, kesesatan itu untuk dirinya. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Bukanlah engkau ini dapat memberi jaminan kepada mereka, wahai Muhammad SAW. Perkataan wakil ni antara perkataan yang paling banyak dinyatakan oleh Allah dalam Quran tuan-tuan. Contohnya kalau kita lihat kisah yang berlaku kepada Nabi kita SAW ketika dalam perang Ahzab, bahawa golongan musyrikun berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sungguhnya innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wa tabi'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Kisah tentang Nabi kita SAW bila umat kafir berhimpun untuk menghentam Madinah, menghentam Nabi SAW, maka mereka menakut-nakutkan Nabi dengan berkata, sekalian orang telah pun berhimpun untuk menghancurkan kau wahai Muhammad. Maka Nabi menjawab seperti mana datuknya Ibrahim AS ketika dibakar dalam api. Kata-kata orang ahli tauhid ini adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pola berfikir ahli tauhid tuan-tuan, orang yang cintakan Allah dan mempunyai akidah yang kuat daripada dulu sampai sekarang, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil aku, cukuplah Allah pelindung aku. Perkataan wakil ini dia ada kaitan dengan perkataan tawakal. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Tawakkul ini berarti membuat penyerahan diri kepada Allah, tetapi mestilah didahului dengan juhud, effort kemanusiaan. Tak bolehlah seorang anak itu duduk malas belajar, tak pula serah pada Allah, nanti SPM nanti turun jawapan daripada langit, masuk dalam fikiran, boleh mimpi. Tak.
Dia kena berusaha. Mana tawakul itu perkataan wakil itu kita menyerahkan kepada Allah sesuai kena keyakinan bahawa segalanya terbaik yang Allah putuskan, tapi engkau kena berusaha. Mana boleh engkau duduk diam? Maka zaman Nabi SAW dahulu yang saya ceritakan Hatib bin Abi Balta'ah ini, Nabi SAW telah pun bertindak kepada Hatib, kepada perempuan yang membawa berita itu, yang letakkan dalam sanggulnya surat untuk keluarga Hatib yang berada di Mekah. Dan Hatib bila dibawa bertemu dengan Nabi dalam mahkamah itu, yang Sayyidina Umar minta untuk memenggal kepalanya, maka Nabi bertanya kepadanya, wahai Hatib, apa yang kau buat ni? Ya, maka Hatib telah menjawab, wahai Rasulullah SAW, sebenarnya Rasulullah pun tahu saya terlibat dengan apa, saya tak pernah pun meragui kebenaran Islam ni, wahai Rasulullah. Ni lanjutan daripada cerita kita tadi, tuan-tuan. Tapi Rasulullah SAW ketahuilah, sungguhnya walaysa li fihim qarabatun yahmunahum wa kana man ma'aka lahum qaraba yahmuna biha amwalahum wa ahlihim wa ahbabtu idza fatani dhalik an attakhidh indahum yadan yahmuna biha qarabati. Wahai Rasulullah SAW, ketahuilah sungguhnya saya cinta Islam, saya tak pernah ragu sedikit pun keputusan Rasulullah. Cuma Rasulullah fahamlah kedudukan saya punya keluarga ramai kalangan mereka belum masuk Islam lagi. Kalau macam Abu Bakar tu semuanya masuk Islam berbondong-bondong, tapi hidayah Allah belum sampai kepada mereka, wahai Rasulullah. Tentulah saya kesian mereka, saya nak mereka masuk Islam, Rasulullah. Maka saya hanya beritahu mereka supaya buat persiapan. Saya bukan menyuruh mereka untuk membuat pertahanan dan mengadu kepada orang-orang kafir di luar sana supaya bersama dengan mereka menghentam Madinah. Bukan, Rasulullah, bukan. Saya cuma nak mereka tu selamat. Dengan selamat nanti moga-moga terbuka hati mereka untuk masuk Islam, wahai Rasulullah SAW. Ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kerja kita dalam Islam ni buat yang terbaik mengikut perancangan strateginya, tapi kemudian kita serahkan kepada Allah. Jadi Nabi disuruh oleh Allah SWT untuk mengatakan kepada kaum musyrikin bahawa aku telah menjalankan tugas aku, dan sekarang aku serahkan kepada Allah segala ketetapannya. Adapun urusan untuk bagi hidayah, menentukan orang ni masuk Islam atau tidak, itu bukan kerja Nabi kita SAW, dan bukan kerja kita. Ada setengah orang berkata, Ustaz, orang Islam ni kalau dia pergi berdakwah kepada orang dalam hutan tu, dia buat 3T: tebang, tanam, tinggal. Lepas tu dia balik, dia pun tidur, dia buat kerja. Tuan-tuan, memanglah kita bukan boleh duduk dalam hutan tu, tuan-tuan. Kita pun ada tanggungjawab kat rumah, kita pun bekerja. Sebagian tuan-tuan pegawai kerajaan, ada tuan-tuan pemandu teksi, ada tuan-tuan merupakan guru di sekolah, ada tuan-tuan polis, askar, semuanya buat kerja. Jangan ada seorang pun yang berkata bahawa kerja itu dipertanggungjawabkan ke atas setiap kita. Kerja wajib kita adalah kerja hakiki, itu kerja sunat tambahan, tuan-tuan. Kalau kita menjadi pemimpin macam Umar Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz, memang itu tanggungjawabnya. Ahli politik ada pada hari ini, itu tanggungannya. Mereka tak sepatutnya berniaga. Lainlah kalau berniaga tu sebelum menjadi YB lagi. Tapi kalau lepas jadi YB pun nak berniaga, ni salah, tuan-tuan. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika memimpin, memastikan semua ahli-ahli politik yang nanti YB-nya, kalau kita nyatakan pada hari ini, mereka dilarang untuk berniaga dan ambil kesempatan dalam tender-tender yang ada dalam kerajaan masing-masing, dalam kawasan masing-masing. Tapi kalau daripada awal memang dia ahli perniagaan, maka itu tidak disalahkan, tapi dikawal selia di masa ke semasa. Betapa pentingnya kita untuk baca kisah mereka. Yang kita ni bekerja sebagai cikgu, bekerja sebagai polis, askar, itu kerja hakiki kita, itu yang kita wajib lakukan. Jangan ada yang berkata, Ustaz mengajar kat sekolah, Ustaz tak ada berdakwah pada orang asal, orang asli, orang hutan. Itu kerja sunat, tuan-tuan, bukan kerja wajib. Wajib tu kerja kat sekolah tu. Kerana kalau kita jadi pemimpin, maka kita menggalaskan tanggungjawab itu kepada agensi-agensi yang pernah saya cerita pada tuan-tuan dalam kitab At-Taratib Al-Idariyah oleh Imam Abdul Hayy Al-Kattani. Struktur pentadbiran kerajaan Nabi SAW dahulu. Nabi sampai kat Madinah, Nabi melihat peparitan yang ada di Madinah, ada cantik. Nabi bertanya, siapa yang buat ni? Maka mereka pun menjawab, ini parit buatan Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi berkata SAW, macam ni aku nak. Menunjukkan sahabat-sahabat ahli keluarga Nabi itulah teknokrat, businessman. Mereka bukan berlobi macam orang pada ini, tak. Mereka adalah ahli perniagaan, memang daripada asal ahli perniagaan. Yang saya nak sebut poin pada hari ini, bila sahabat-sahabat Nabi itu tak dapat hadir ke kuliah bersama dengan Nabi SAW, mereka tak mempersalahkan satu sama lain. Abu Bakar sebagai contohnya nak pergi berniaga, maka dia akan berkata pada Umar Khattab radhiyallahu an, aku akan pergi berniaga di Syam seminggu. Minta engkau duduk untuk dengar daripada Nabi, kuliahnya engkau catatkan. Nanti engkau pula pergi berniaga, aku pula hadir. Bagi-bagi kerjalah, tuan-tuan. Pada hari ini, alhamdulillah, negara kita negara yang dihormati orang, kita mencapai tahap yang tertentu. Alhamdulillah, tahniah kepada pemimpin-pemimpin yang jalankan tugas.
Maka jangan ada yang melabelkan orang ni tak buat kerja, aku yang betul, aku yang pergi tengok orang bawah jambatan, aku yang pergi tengok orang hutan, aku yang pergi berdakwah. Tak. Kita ada agensi-agensi. Orang yang berniaga sebagai contohnya menghulurkan duitnya kepada zakat. Zakat bertanggungjawab untuk pergi buat introspection, check. Pastikan flow-nya macam ni, SOP-nya, borang diisi dan sebagainya. Ada segelintir, saya tak kata semua tuan-tuan, ni segelintir yang minta di luar. Sebenarnya adalah ambil kesempatan. Tak semua, saya tak masukkan semua. Tanyalah kepada YB yang pergi menghantar bantuan kepada kawasan-kawasan mereka. Mereka berkata, Ustaz, ada yang minta pampers, Ustaz, tak boleh bangun, duduk terbaring. Anak-anak pakai Mercedes, Ustaz. Tapi kami pemimpin nak buat macam mana? Tak boleh nak cakap, bagilah. Nampak tuan-tuan, sifat tak bertanggungjawab. Pusat zakat kita ada borang bukan banyak sangat pun kena isi. Zakat ini adalah orang paling jujur. Saya kenal semua kawan di pusat zakat negeri-negeri. Mereka bekerja tanpa mengira hari, tuan-tuan. Mereka orang jujur, tuan-tuan. Mereka orang berkelayakan, tuan-tuan. Mereka takut nak buat satu benda, nak war-warkan, takut tak ada ikhlas di sisi Allah nanti. Tapi kerja mereka jalankan. Yang mewar-warkan zakat tak sampai itu, sebahagiannya telah pun ditolak rayuan zakat mereka kerana tak berubah-ubah sikapnya, sifatnya. Kadang-kadang pergi ke rumahnya, parabola ada, kereta mewah, tak nak pergi bekerja, duduk menanti bantuan. Apa cerita ni tuan-tuan ni mulia Allah sekalian? Jadi kita kena bertanggungjawab pada apa yang kita sebarkan. Jangan kita dengan apa yang kita lakukan itu menuduh orang-orang Islam yang buat kerja mereka. Dan setiap kita ada kerja masing-masing yang perlu dilakukan. Jadi dalam ayat ini, Nabi sendiri pun diberitahu oleh Allah, engkau tidak boleh memastikan mereka semua seperti engkau nak, wahai Muhammad. Aku yang pastikan, engkau jalankan kerja. Kalau kita pergi ke hospital, kita tengok orang sakit, dah berapa lama encik sakit di sini 3 bulan, dah berapa lama encik sakit di sini 3 tahun, dah berapa lama encik 20 tahun, Masya Allah 20 tahun. Ya Ustaz, daripada anak ni lahirkan, daripada rambut saya lebat sampai gugur semuanya sekali. Saya cakap pada anak-anak saya yang rumah yang lain, yang pertama ni sakit, yang lain tu ada di rumah, kalau kau bangun pagi nak ya, kau tengok turun saji telah pun bertutup makanan di bawahnya, tahulah ayah dengan mak bawa abang kau ni pergi ke hospital HKL anak ya. 20 tahun dah Ustaz. Allah hebatnya. Apakah dengan apa yang berlaku tu doktor-doktor masih tak jalankan peranan? Apakah saya lebih pandai daripada doktor-doktor tersebut? Apakah saya lebih pandai daripada Allah? Kenapa kena penyakit ni kepada dia? Tuan-tuan, jangan cakap macam tu, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seorang ulama terkemuka di Parsi, namanya di Parsi dahulu, Iran pada hari ini, namanya Syekh Naqsyabandi. Ni tuan guru tasawuf tarikat yang besar. Tarikat Naqsyabandi, satu tarikat yang mulia, yang hebat. Cuma orang kemudian yang menyesatkannya, menyebabkan dia jadi labelkan sesat dan sebagainya. Di awal merupakan orang-orang yang saleh. Seorang daripada pengasas tarikat Naqsyabandi ini, guru yang asalnya, pernah rakyat mengadu kepadanya, Tuan Guru, kami gandum di sini diserang tikus, doalah kepada Allah supaya tikus tak makan gandum, kami boleh beribadah kepada Allah, tak ada susah kerja macam ni. Maka ulama yang masyhur ini, yang hebat ini pun mendoakan untuk negara itu supaya sejahtera, dan tikus pun tidak menyerang gandum pada tahun itu. Semua pemilik ladang-ladang gandum jadi orang-orang kaya, pekerja mereka dibuang, mereka pun hidup senang, wang banyak, negara pun jadi kaya. Tetapi pada satu malam Syekh Naqsyabandi ini bermimpi dalam tidurnya, datang seseorang beritahu kepadanya, "Hai ulama, alim, wahai syekh, apakah engkau buat satu perkara, engkau menyebabkan tamatnya hidup tikus-tikus dan juga perosak itu? Engkau rasa engkau more generous than Allah? Adakah engkau rasa engkau lebih pemurah daripada Allah? Berapa ramai orang dibuang kerja, berapa ramai orang yang akhirnya jadi kaya dan hidupnya berubah, lupa daratan. Semua setiap yang Allah jadikan itu ada kebaikannya. Jangan kau fikir kau lebih baik daripada Allah. Allah jadikan orang sakit, Allah jadikan orang seperti itu supaya kita bantu, tuan-tuan. Dan kita bantu ikhlaslah. Tak payahlah kita cerita dengan orang untuk kita tunjukkan seolah kita lebih baik daripada orang lain, kita lebih jujur daripada penjalankan tanggungjawab zakat. Tak, tuan-tuan, tak akan berlaku begitu. Kerana tugasan ini Allah berikan secara sistematik kepada semua orang ada tanggungjawab. Jadi bila Nabi pun diberitahu oleh Allah, "Wama anta alaihim biwakil." Wahai Muhammad, engkau tidak boleh jadi pengawal selia bahawa tak ada orang sakit, semua orang dapat hidayah, semua orang dapat makan. Tak, itu bukan kerja engkau, itu kerja aku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sangka ayam yang berada dalam telur tu, tuan-tuan, kesian anak ayam tu, baby ayam tu kan, chicken tu berada dalam telur ayam. Dia nak keluar daripada telur itu, dia menggunakan segenap tenaga pada lehernya, mengetuk cengkerang itu daripada dalam sampai crack dan dia boleh keluar. Boleh tak seseorang daripada kita yang ada ilmu sains, bio, menemui kaedah untuk menyebabkan telur ayam itu menetas?
Tak payahlah ayam tu susah-susah untuk ketuk lehernya pada cengkerang sehingga dia dapat keluar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat begitu, semua ayam akan mati, tuan-tuan. Kerana sebenarnya Allah menyuruh dia untuk laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami jadikan semua makhluk itu kena hidup dengan kesusahan. Ketika dia menghentam cengkerang telur itu daripada dalam, dia menggunakan segenap kekuatan pada urat-urat di lehernya sehingga leher itu boleh tegak. Kerana Allah jadikan dalam telur dia bengkok. Dia, apa dia panggil? Ayam itu bergulung, apa dia panggil? Tak apa istilahnya, tuan-tuan. Tuan-tuan pandai bahasa Melayu, saya tak pandai bahasa Melayu. Dia duduk dalam telur yang kecil itu, badannya bulat seperti itu, melingkung. Maka ketika dia nak keluar, dia kena ketuk sekuat-kuatnya dengan ilham yang Allah berikan. Sekarang keluar, dia kena ketuk dinding itu dengan kuat. Kalau dia tidak guna kekuatan lehernya yang kita nampak macam satu kesusahan tadi, dia akan keluar lehernya terkulai dan dia mati, tuan-tuan. Allah jadikan ada hikmah, tuan-tuan. Jangan kita memikirkan bahawa seolah apa yang Allah buat tu salah. Orang tu kesian, suami dia mati, anak kecil-kecil. Kau nak kata apa? Nak kata Allah zalim ke? Ya Allah lebih mengetahui lah daripada apa yang engkau fikirkan, yang kau tahu. Cukup kita kata, ya Allah, aku takut dalam kata-kata aku ini menyebabkan aku tersalah. Aku beristighfar pada engkau. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kembali pada ayat ini. Lalu Allah menyebut seterusnya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manabiha fayumsiku lati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Lihat ya terjemahan pada muka surat 266 jilid ke-12 tafsir Munir ni yang sebagian tuan-tuan miliki, boleh rujuk. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia akan tahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya itu, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu ini ditentukan. Sungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ini masih lagi lanjutan perkataan ulul albab, kata Syekh Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya yang bernama Tahrir wa Tanwir. Jadi bila Allah SWT kemukakan kepada kita, yang kita dapat lihat kronologi susunan yang dikemukakan, sifat-sifat ulul albab ni, Allah menceritakan tentang kuasanya menciptakan langit, kemudian kuasanya mencipta manusia dalam 3 fasa, fi dhulumatin salas, dalam rahim ibu, di bawah plasenta, dalam perut ibu seorang bayi itu berada bernaung. Jadi ini menunjukkan kepada kita tentang rahmat dan nikmat yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya. Kemudian sekarang Allah tunjukkan kepada kita satu lagi nikmat, iaitu nikmat tidur pada waktu malam. Tuan-tuan, betapa susahnya kalau orang tak boleh tidur, tuan-tuan. Harta banyak macam mana pun kalau tak boleh tidur, ya Allah, sukar hidupnya. Macam mana banyak gajinya sekalipun, kalau tak boleh tidur malam, memang hilanglah segala kenikmatan dalam hidup itu, tuan-tuan. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, Allahu yatawaffa. Yatawaffa ni perkataan bahasa Arab tentang perkataan wafa. Wafa maknanya menyempurnakan. Jadi bila Allah menyatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah menyempurnakan kehidupan sesuatu nyawa itu ketika matinya. Kita ni bila mati kerana telah sempurnakan ajal yang Allah tetapkan. Ajal tu mengandungi berbagai maksud. Makanan kita, pendapatan kita, tanggungjawab kita, semua dah selesai. Bila dah selesai, Allah panggil kita balik. Itu sebab bila turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sebahagian daripada para sahabat lekas-lekas memahami maksudnya agama dah sempurna. Bila agama dah sempurna, misi Nabi kita SAW sudah pun berakhir. Bila misi dah berakhir, tanggungjawab dah selesai, maka baginda akan dipanggil pulang. Itu logiknya. Para sahabat yang muda seperti Abdullah bin Abbas pun mentafsirkan ayat seperti itu ketika Umar Khattab memanggilnya untuk berdiskusi tentang ayat tersebut bersama para sahabat yang lain. Jadi bila Allah namakan perkataan wafa ataupun yatawaffa, perkataan wafa, dan Allah menyebut Nabi Ibrahim, wa Ibrahim allazi wafa. Nabi Ibrahim ni satu manusia yang sangat menyempurnakan janjinya dengan Allah. Jadi maknanya bila seseorang itu menyempurnakan segala tanggungjawabnya, tugasnya, bahkan rezekinya pun sudah habis, maka berarti dia sudah sampai ke batas akhir. Dia akan mengakhiri hidupnya. Jadi kematian ni dipanggil dengan nama wafatun. Kerana segala yang bersangkutan dengan kehidupan sudah disempurnakan oleh seseorang manusia. Jadi perkataan dalam ayat ini Allah menyatakan Allahu yatawaffal anfus. Allah yang mematikan seseorang. Jadi maksudnya kat sini bukan sesiapa yang matikan, Allah yang matikan. Ada orang jatuh kapal terbang pun tak mati lagi. Ada orang kena serang binatang buas masih hidup lagi. Ada orang kena penyakit, doktor mengatakan kepadanya tinggal 3 bulan, tapi akhirnya 30 tahun. Dan doktor tu pula yang mati, dia kekal hidup. Kerana yang matikan bukan
kata-kata orang ataupun tanggapan orang ataupun sesuatu buatan yang berlaku. Yang matikan adalah Allah SWT. Jadi dalam bahasa Arab ada satu bab balaghah namanya taqdim takhir. At-taqdim wa ta'khir. Kenapa Allah dahulukan ni, kenapa Allah kemudiankan tu, kenapa dalam ayat lain Allah dahulukan ini, yang tu pula dikemudiankan. Ini ada satu sudut dalam perbincangan ilmu tafsir di bawah bab balaghah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dalam kuliah lalu saya terangkan bagaimana Imam Syafi'i mengatakan orang yang nak memahami sembahyangnya wajib paginya mempelajari bahasa Arab, sekurangnya pada Fatihah dan juga tahiyat akhir. Bahkan sebenarnya hukum belajar bahasa Arab ni, tuan-tuan, ketika ditanya kepada Hasan Basri, beliau berkata orang ini sangat mulia kerana dia belajar bahasa Nabi mereka. Orang belajar bahasa Arab sedang menguasai bahasa Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya terang benda ni supaya menaikkan semangat tuan-tuan belajar bahasa Arab. Jadi kenapa Allah dahulukan Allah ya tawaffal? Sedangkan dalam bahasa Arab biasanya dalam laras bahasa, frasa, jumlah, biasanya dhamir, biasanya fi'il letak ke depan. Kenapa dalam ayat ini Allah letakkan di hadapan Allah? Lafzul jalalah ni mubtada ni kenapa? Bagi menunjukkan kepada kita bahawa yang matikan adalah Allah. Jadi bila Allah gambarkan kat sini Allah yang maha berkuasa, memanglah Allah Taala mengutuskan malaikat-malaikat untuk menjalankan tanggungjawab ni. Kalau kita bandingkan dengan manusia, seorang raja, seorang berkuasa mempunyai ramai pembantu-pembantu yang beri khidmat kelilingnya. Maka apatah lagi walillahil mathalul a'la, Allah tidak layak disamakan dengan makhluk. Tapi Allah mempunyai pelaksanaan kematian dijalankan oleh Israel dan di bawahnya ada malaikat-malaikat. Ada banyak nanti kita akan sentuh dalam surah As-Sajdah sebagai contohnya dan surah Al-An'am. Kemudian perkataan nafs pula. Nafsun kat sini. Para ulama berbeza-beza pandangan tentang perkataan nafsun. Nafsun jamaknya anfus. Sedangkan mereka mengatakan bahawa nafsun ini merujuk kepada nyawa. Itu banyak digunakan. Selain daripada itu, nafsun juga merujuk kepada jenis dan nafsun juga merujuk kepada diri manusia. Jadi bila sebut nafsun ini, dia merujuk kepada total satu perkaitan di antara jasad dan juga ruh. Maka dipanggil sebagai nafsu. Nafsun. Orang Melayu maksud nafsu ni jadi syahwat pula. Bukan tu. Nafsun dalam bahasa Arab berarti jiwa, raga. Mana perkaitan yang ada di antara tubuh dengan ruh. Ruh ni akan duduk dalam badan selagi ketetapan Allah untuk dia duduk. Dan dia akan berpisah daripada badan pada dua keadaan. Yang pertama ketika tidur, yang kedua ketika mati. Sebab itu dalam doa-doa yang Nabi anjurkan kepada kita ada dalam kitab Tafsir Munir ni, tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat ke-270. Antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih, bila Nabi pergi ke tempat tidur, Nabi akan berdoa dengan berkata bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu biha ibadika salihin fahfazha kama bima tahfazu bihi ibadika salihin. Nabi SAW berdoa kepada Allah ketika tidur, wahai Tuhan, dengan namamu aku letakkan lambung kananku dan dengan namamu juga aku mengangkatnya. Kalaulah engkau takdirkan aku mati dalam tidur ini, maka kasihanilah aku. Kalau engkau takdirkan umurku masih panjang, maka jagalah diriku sebagaimana engkau jaga hamba-hambamu yang salih. Ini doa yang kita baca, tuan-tuan, selain daripada doa yang bismikallahumma amutu wa ahya ataupun ahya wa amut. Maka dalam hadis yang lain Nabi ajar bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadikas salihin. Begitu juga dalam doa yang kita baca alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Menunjukkan kepada kita bahawa tidur itu satu kematian. Cuma kematian yang sementara. Kematian yang sekejap. Ruh keluar daripada jasad, itu sebab para ulama mengatakan, contohnya kitab Ruh Ibn Qayyim, kadang-kadang seseorang itu berada di satu tempat yang tak pernah dia pergi, tapi dia merasakan macam pernah tengok je tempat ni, macam pernah jumpa je orang ni. Mungkin waktu dia tidur itu rohnya melayang pergi meneroka tempat yang kita tak tahu. Ruh ini satu benda ajaib, misteri yang Allah gambarkan. Ketika golongan musyrikun bertanya kepada Nabi tentang ruh, maka Allah menurunkan ayat daripada surah Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka jawabkan ruh itu urusan Tuhanku. Kita tidak diberi melainkan ilmu yang sedikit sahaja. Jadi dalam konteks nafsu ataupun dalam ayat ini anfus, tuan-tuan, dia diisyaratkan bahawa Allah tempatkan ruh kita ni dalam satu wadah yang bersifat jasmani, tubuh kita.
Tapi penempatan itu bersifat sementara. Bila tiba waktunya nanti, iaitu kematian ataupun tidur, maka Allah SWT akan keluarkan ruh itu dan berpisahlah daripada jasad. Jadi dalam konteks ini, para ulama tafsir, contohnya Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya berkata, ketika mentafsirkan ayat ini, bahawa nafsu berpisah daripada jasmani, jasad manusia, dengan pemisahan yang tidak sempurna waktu dia tidur. Tapi bila dia mati nanti, perpisahan itu perpisahan kekal di antara ruh dengan jasad, ataupun nafsu dengan jasad. Nafsu ni diterjemahkan dengan ruh oleh Imam Al-Baydawi. Jadi kerana itu, bagi orang yang tidur nanti, rohnya, nafsun itu, roh itu balik semula ke jasadnya. Maka pemisahan yang berlaku ketika tidur itu pemisahan yang tidak sempurna. Tapi bila dia mati nanti, roh ataupun nafsun tadi keluar daripada jasadnya, maka hilanglah kekuatan untuk bergerak, menghidu, melihat yang ada pada jasad ni tadi. Sudah tidak ada synchronization lagi, maka terputuslah perhubungan itu, kerana roh yang mengawal jasad ini sudah ditarik pergi ke tempat lain. Jadi kita melihat dalam banyak sabda Nabi SAW, Nabi menyamakan di antara mati dengan tidur. Itu antara doa yang kita dapat lihat tadi, yang kita bacakan ketika nak tidur dalam Tafsir Munir jilid ke-12 ni, ada pada muka 270. Saya yakin kebanyakan tuan-tuan menghafalnya. Bismika rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Wahai Tuhan, dengan namamu aku melabuhkan lambung kananku, dengan namamu juga aku mengangkatnya. Kalau engkau takdirkan aku mati dalam tidur ini, maka rahmatilah aku. Kalau engkau takdirkan aku masih punya waktu untuk hidup, meneruskan kehidupan selepas ini, engkau beri kepada aku roh kembali pada jasad ni bila tiba waktu pagi nanti, maka jagalah aku sebagaimana engkau menjaga hamba-hamba yang salih. Dalam hadis yang lain, iaitu Nabi mengajar kita, Allahumma bismika amutu wa ahya. Wahai Tuhan, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Maknanya tidur dirujuk oleh Nabi dalam hadis ini sebagai kematian yang kecil. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, jadi bolehlah kita buat satu kesimpulan. Sebenarnya bahawa tidur adalah latihan untuk mati. Cuma mungkin agak mudah untuk kita faham bahawa seorang yang tidur ini ibarat layang-layang dilepaskan oleh tuan layang-layang ni dalam keadaan tali masih ada di tangannya. Terbang dia tinggi, nanti ditarik, dia turun ke bawah, disimpan, dibawa pulang dan sebagainya. Tapi ada keadaannya, ketika dilepaskan, tali itu putus, terbanglah layang-layang itu, terputus, tiada lagi perhubungan dengan tuannya. Maka itulah keadaan untuk kita faham mati dalam konteks tidur dan mati yang sebenar-benarnya berlaku kepada seseorang. Ada sebahagian daripada ahli falsafah mengatakan bahawa tidur dan mati ini sama. Bahkan mungkin mereka mengatakan mati itu lebih nyaman, lebih selesa daripada tidur. Apakah betul begitu, tuan-tuan? Ada seorang ahli falsafah Jerman pula bernama Schopenhauer. Beliau ni berkata bahawa daripada tidur dan juga mati itu benda yang sama, lebih baiklah tidak wujud langsung kita ni, makna tak dilahirkan. Ini kata-kata ni mendalam lah, tuan-tuan, kerana dalam hidup banyak tanggungjawab. Kalau Sayyidina Umar, Abu Bakar, Siddiq radhiyallahu anhu, mereka sampai berkata, aku lebih baik jadi sehelai lalang atau sehelai rumput, satu rumput, atau jadi sehelai bulu pada badan kambing, di mana aku tidak dihitung nanti di akhirat atas kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Takutnya mereka menghadapi kematian dalam keadaan tak bersedia. Jadi sebenarnya mati dengan tidur ni tak sama, tuan-tuan. Kita belajar dalam hadis ketika Nabi nak wafat pun, Nabi mengalami sakaratul maut, sakit. Innalil mauti sakarat, mati sakit. Kalau tidur, mungkin orang tu tidur, rumahnya kecil je, rumah flat je, tapi hatinya lapang, mimpi yang baik-baik, orang saleh lah katakan. Ada orang pula rumahnya macam istana, tapi tidurnya mimpi dia terjun bangunan, mimpi dia tolak bangunan, mimpi orang menganiaya dia, mimpi dikejar oleh binatang berbisa. Jadi sebenarnya tidur ni memang tak sama antara individu kepada yang lain. Ia menjadi nikmat bagi orang beriman. Mungkin tidurnya singkat, pendek, membolehkan dia untuk tahajud seperti yang telah kita bincangkan. Ada orang yang tidur banyak, tilamnya empuk, katilnya enak, mahal, berbagai bentuk kemudahan yang dia ada dengan airconnya, biliknya luas, layanan, tapi semua itu tidak memberi ketenangan pada hatinya. Itu sebab kata seorang ahli tafsir yang saya nyatakan tadi,
Al-Imam Tahir Ibn Ashur dan satu pandangannya bahawa kaitan ayat ini masih lagi mempunyai dalam frame, dalam kerangka perhubungan dengan istilah ulul albab yang kita bincangkan sebelum ini. Labib, tengok konteks susunan cerita yang Allah kemukakan, cerita tentang penciptaan langit dan bumi, cerita manusia punya kejadian, cerita tentang fenomena yang kita dapat perhatikan, hujan yang turun dengan awan mata air, gunung ganang, itu semua. Dan akhir sekarang Allah cerita nikmat yang paling mudah yang kau nikmati setiap hari kau tidur. Kau perasan tak kau tidur tu? Kau perasan tadi nikmat daripada Allah? Itu sebab di hujung ayat ini masih lagi Allah menyebut kualiti kehidupan orang ulul albab ni, labib ni tadi, dengan mengatakan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bincangkan ayat-ayat ini. Kita dah bincang perkataan anfus, iaitu datang perkataan nafsun. Setengah ulama' dikatakan membahaskan nafsu ni dalam berbagai-bagai perspektif yang boleh saya bawakan kepada tuan-tuan di sini. Uraian dikemukakan oleh Imam Wahab Az-Zuhaili pada muka surat 270. Para ulama' beza pandangan mengenai jiwa dan ruh. Tadi saya bawa daripada tafsir Baydawi, dari pandangan Ibn Ashur, sekarang daripada tafsir Al-Munir yang ada di tangan tuan-tuan juga bersama dengan saya pada muka surat 270. Para ulama' beza pendapat mengenai jiwa dan ruh. Apakah beza atau sama? Ibn Abbas berkata, dalam diri manusia terdapat jiwa dan ruh. Kedua-duanya seperti sinar matahari. Jiwa tempat akal untuk berfikir, sedangkan ruh memberikan fungsi nafas dan bergerak. Itu sebab orang yang telah mati, ruhnya sudah tiada, maka jasad itu tidak boleh berfungsi lagi. Terputusnya komunikasi di antara ruh dengan juga jasad mengakibatkan jasad itu tidak dipandang orang. Si ayah masa hidupnya dihormati, dia ada tempat khas, makannya, duduknya depan televisyen, biliknya, master bednya. Tapi kalau dia dah mati, nak tak kita peruntukkan satu sudut untuk dia duduk? Tak, dia tak duduk tempat tu, tapi duduk tempat khas. Takkan ada orang nak, tuan-tuan. Bila dah terputusnya hubungan roh dengan jasad, maka jasad itu sudah tidak bernilai lagi. Nak tak seseorang yang ternama itu mati, tanam dekat depan rumah dia? Tak ada keluarga yang nak, tuan-tuan. Kerana dia sudah tidak bernilai lagi bila tiadanya roh. Demikian huraian oleh Ibn Abbas. Namun pendapat kebanyakan mengatakan bahawa jiwa dan roh adalah sama seperti asar yang sahih daripada kesimpulan hukum. Ni penjelasan oleh Imam Wahab Az-Zuhaili. Ar-Razi pula, iaitu Imam Fakhr Razi, berkata jiwa adalah esensi roh yang memancarkan cahaya. Bila menyatu dalam jasad, cahayanya akan bergerak ke seluruh tubuh, dan itulah namanya kehidupan. Allah, jelas tuan-tuan ni. Jadi roh ni datang dalam tubuh kita, dia memberikan cahaya kepada anggota kita, boleh bergerak, boleh melihat, boleh bercakap, boleh mendengar. Itu maksudnya aliran tenaga cahaya yang dibekalkan oleh roh. Sedangkan pada saat tidur keduanya berpisah secara lahir, maka kematian dan tidur adalah sejenis. Hanya saja mati itu pisahan secara sempurna, sedangkan perpisahan tidur adalah bersifat partial, temporal, maknanya secara muakkad, secara sementara. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi, mudah-mudahan Allah memberkati kita dapat kefahaman terhadap ayat yang indah ni. Terlalu banyak perkara yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan. Ampun maaf atas kekurangan perbendaharaan kata yang membantu saya untuk menyampaikannya kepada tuan-tuan. Apapun segala yang baik semuanya daripada Allah. Kelemahan adalah milik manusia. Jangan lupa untuk follow dan like dan share video ni, dan follow lah tuan-tuan Instagram Zazan Travel, follow lah Facebook Zazan Travel. Warawalkan kepada adik-adik kita yang mungkin akan musafir selepas ini. Kita ada membekalkan perjalanan berserta dengan tarbiyah. Bukan setakat umrah, tapi umrah penuh dengan pengisian. Bukan setakat perjalanan berhiburan, tapi berhiburan dan berliburan, kata orang Indonesia. Tapi dia perjalanan penuh dengan pengisian, tarbiyah, tafsiran, insyaAllah. Dan di akhir ni tuan-tuan, pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ni, jangan lupalah banyak mendoa kepada Allah SWT dengan doa-doa yang maksur yang Nabi ajar kita. Banyak doa yang kita pelajari. Sebahagian daripada tuan-tuan berkata banyak sangat doa yang pelajari. Soalan ni adalah soalan rasional. Kita bukan menandakan kelemahan iman, tuan-tuan, kerana para sahabat Nabi dulu pun di kalangan mereka yang educated macam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ada yang pelajarannya tak tinggi. Mereka jujur, seperti Arab Badui yang datang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, banyak sangat doa Rasulullah ajar kepada kami, boleh tak ajar saya satu doa saja merangkumi semua doa yang Nabi anjurkan itu? Nak tuan-tuan nak doa ni? Mungkin kita terbangun sahur agak lambat, nak sembahyang tahajud lagi, nak sahur lagi, tak sempat, kita baca doa ni, tuan-tuan. Doa ni nampak macam panjang juga, tapi dalam bahasa Nabi ia merangkumi segala kebaikan yang terdapat dalam doa-doa yang lain.
Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma la na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma la na'lam wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'aza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa a'udzubika min nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma ma qadaita li min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Panjang maksudnya, ya Allah, aku pohon kepadamu segala kebaikan yang dekat ataupun yang jauh, yang aku tahu ataupun aku tak tahu. Aku mohon perlindungan kepadamu dari segala keburukan yang dekat ataupun yang jauh, yang aku tahu ataupun aku tak tahu. Ya Allah, aku pohon kepadamu segala kebaikan yang dipohon oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari segenap keburukan yang Nabi minta perlindungan kepadamu, wahai Tuhanku. Ya Allah, aku pohon kepadamu syurga dan segala yang mendekatkan aku dengannya, sama ada amalan dan perbuatan dan perkataan. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari segala perkara yang mencampakkan aku ke dalam neraka-Mu, sama ada perkara itu mendapat perkataan, perbuatan atau perkataan. Ya Allah, apa sahaja keputusan-Mu untukku dalam satu perkara, jadikanlah hujungnya ada kebaikan. Panjang tuan-tuan. Syafiq Murad boleh tolong bawakan doa ni. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma la a'lam wa a'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa la a'lam wa as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'aza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin aw amal wa a'udzubika min nari wa ma qaraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma ma qadaita li min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Cubalah hafal tuan-tuan. Saya ada doa-doa yang panjang yang saya tak hafal ni, saya punya pesan tuan-tuan lah. Photostate ataupun print di atas kertas yang besar macam A4 ke, laminate kan, letak siap-siap kat tempat kita nak tahajud. Baca tiap-tiap hari. Lama kita ingat, insya-Allah. Mungkin doa ni panjang, tapi sesiapa sahabat yang baik hati yang dapat membawakan doa ni penting, kerana Nabi pesan pada seorang sahabat, kalau kau tak baca yang lain, baca ini pun cukup lah. Memanglah panjang, nak benda baik kan, minta macam-macam kan. Jadi tentulah kita kena minta dengan Tuhan kita, dengan Allah lebih-lebih lagi. Nanti saya sharekan doa ni, insya-Allah. Kalau sempat hari ni, tak sempat tunggulah besok ke, malam ni ke. Ya, bagi sahabat Syafiq Murad yang rajin memberikan doa-doa kepada kita, mungkin beliau pun boleh bantu sebelum saya dapat framekan, buatkan cantik-cantik doa ni untuk tuan-tuan amalkan. Ada dalam Al-Azkar, kitab Al-Azkar boleh amal. Ya, terima kasih Umar Aisyah. Panjang doa tu, Fauzi Ramli, Rosman Hajmi, Syafiq Murad. Alhamdulillah Syafiq Murad dah datangkan doa ni. Tengok ni. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma la a'lam wa a'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma la a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'aza. Dalam riwayat ni min syarri ma aza minhu. Yang saya hafal min syarri ma sta'aza minhu, sama maksud dia. 'Abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal wa a'udzubika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amal wa as'aluka an taj'al kulla qada'in qadaitahu taqdihi li khairan. Bagus. Ini riwayat yang lain, maknanya sama. Terima kasih Syafiq Murad. Siapa dapat terjemahkan doa ni, nanti lepas raya pula saya bagi hadiah nanti. Ya, sahabat yang jadi admin dalam Facebook ni, tolong ambil nama mereka yang rajin, proaktif. Saya nak bagi hadiah personal lah kepada tuan-tuan ni. Nanti mungkin satu masa nanti saya nak jumpa tuan-tuan personal sahabat yang top fan ni, sahabat yang rajin hadir kat sini, yang tolong sharekan video-video dia sampaikan. Jadi alhamdulillah, pada Allah kita bersyukur, padanya kita minta. Jangan minta pada manusia tak boleh bagi apa-apa kepada kita tuan-tuan ya. Jadi ada apa-apa soalan yang boleh diajukan? Panjang ustaz tak terkejar nak ikut, nanti saya letakkan kat timeline. Saya nasihatkan doa ni nanti ada terjemahannya, fotokopikan di atas A4 kertas yang besar, laminate kan, cantik-cantik, letak kat tempat kita biasa sembahyang malam. Kalau orang perempuan ada musallahnya, ada ruang sembahyangnya dalam rumah tu, tak baca, tiap-tiap lepas sembahyang baca. Kerana rugi kalau kita tak baca. Dalamnya mengandungi sejuta kebaikan tuan-tuan. Kerana segala yang Nabi minta
kita minta. Segala yang benda yang kita tak fikir minta perlindungan kepada Allah daripadanya, Nabi minta, kita termasuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujahadah sikitlah. Mujahadah sikit ni, hafal apa yang Nabi telah ajarkan ni. Baik. Terima kasih Nurul Ibrahim, Hamidah Sulaiman, kepada sahabat yang ada dalam Facebook ni, tolong share Facebook Zahzan Travel pada teman, rakan taulan, sahabat, alumni sekolah dan juga Instagram kami Zahzan Travel. Terima kasih kepada Zahzan Travel, Ustaz Faiz, kerana memberi peluang pada kita untuk bertemu di tempat yang penuh keberkatan insya-Allah, pada waktu yang penuh berkat insya-Allah. Ada soalan lagi? Safi Siddiqin pun ada. Terima kasih Safi Siddiqin. Ada terjemahan sekali. Ni dalam versi yang lain sikit. Wa as'aluka an taj'al kulla qada'in qadaitahu li khairan. Terima kasih Safi. Terima kasih Safi. Ada transliteration-nya, bacaannya pun ada. Terima kasih. Terima kasih banyak. Moga Allah panjang ke umur entah, sihatkan tuan entah. Syafiq Murad dan semua yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Syafiq mana ada bagi terjemahannya sekarang? Ya, Juliana, kitab Al-Azkar boleh dapatkan di Buktik Telaga Biru online. Rosman Hajmi, Baharudin Budi, Farid Nispa, ni sahabat-sahabat yang rajin berdisi. Ramlan Khamis, Jamil, Nur Zuriana, Hasidah Latif, Azizan, Azina Sulong, Kak Wan, Ruqiyah, Umi Kintan, Zulkifli, Kitchen Mai. Ya, insyaAllah saya halalkan apa yang disampaikan. Semoga habis musim Ramadan pun saya dapat teruskan kuliah ni untuk saya sendiri membaca. Mudah-mudahan dengan baca ni mendekatkan diri kita kepada Allah, ya tuan-tuan. Syahshim, Yad Abdullah, Muhammad Adli, Azra'i Ahmad, lagi Kaluk, Yad Abdullah, Nuril Is. Okey, setakat ni saja dulu. Tak ada soalan nampaknya. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jam pun dah lebih pukul 4. Sekejap lagi kita akan asar. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda'na. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li ashabil huquq alaina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wa liman ahsana ilaina wa liman asa'a ilaina ya rabbal alamin. Ya Allah, kurniakan keampunan untuk kami, bapa kami yang banyak jasa mereka kepada kami sejak kami kecil menjaga kami, ya Allah. Kurniakan kebaikan kepada mereka, keampunan buat kami, keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, sekalian guru-guru kami yang banyak jasa mereka kepada kami, dan sekalian memiliki hak atas kami yang belum kami sempurnakan, sekalian orang buat baik pada kami, sekalian orang buat salah pada kami, sekalian umat Islam yang hidup dan telah meninggal dunia, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, bersyukur padamu, membaiki amal salih kami tanpa henti-henti kepadamu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya Kau suka berikan keampunan bagi kami. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian diri dan juga kekayaan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu syurgamu dan keampunanmu. Kami mohon kepadamu nerakamu, dan kami mohon perlindungan kepadamu dari nerakamu dan kemurkaanmu, ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, beri pada kami petunjuk di sisi-Mu, selamatkan kami dari kelemahan diri kami semua dan kejahatannya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kebaikan, kesihatan, keberkatan, keilmuan, ketakwaan, kesihatan, keselamatan dari musibah dan penyakit-penyakit kronik buat kami sekalian yang hadir di sini, keluarga kami, orang yang kami cintai, para pekerja kami, sekalian muslim-muslimat yang memiliki hak atas kami, belum kami balas hak-hak mereka itu, ya Allah. Kurniakan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, kurniakan kebaikan kepada doktor-doktor Islam, jawab mereka, dan juga para polis dan juga tentera yang berkhidmat sepanjang waktu untuk menjaga kebaikan, menyelamatkan umat daripada penyakit yang sedang merebak sekarang ini, ya Allah. Kurniakan kebahagiaan, kurniakan keselamatan, kurniakan keberkatan, kekayaan buat kami, buat mereka, ya Allah. Himpunkan kami bersama dengan Nabi-Mu di akhirat kelak, bersama dengan para siddiqin, syuhada, salihin, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa untuk share video ni kepada seramai orang yang kita kenal, dan sampaikan salam saya kepada mereka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.